Salam Satu Malaysia dan saya Zaira Sri Zakaria. Kembali untuk Best 510 edisi 9 malam. Hari ke-10 Op Selamat menyaksikan sejumlah 150 kemalangan maut direkodkan daripada keseluruhan 11,867 kes kemalangan yang dilaporkan. Daripada keseluruhan 150 kes, Johor paling tinggi dengan 27 kematian, Selangor 23 dan Perak 22 kematian. Penyumbang tertinggi kes maut adalah kemalangan motosikal dan pada itu sebanyak 180,443 saman dikeluarkan sepanjang Op Selamat yang masuk hari ke-11 hari ini. Syarikat yang masih mempunyai stok barangan yang telah dibayar cukai jualan dan perkhidmatan SST sebanyak 10% boleh mengemukakan tuntutan kepada kastam bermula 1 April ini. Menurut Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Maslan, walaupun stok dalam simpanan syarikat itu telah dibayar SST, tetapi pada 1 April nanti, cukai yang boleh mereka kenakan hanya 6% mengikut ketetapan GST. Jelasnya kerajaan telah menyediakan peruntukan mencukupi untuk membayar sebarang tuntutan yang dikemukakan oleh syarikat terlibat. Sementara itu, Datuk Ahmad Maslan memberitahu kira-kira 50,000 syarikat belum mendaftar di bawah cukai baharu GST. Sekiranya gagal mendaftar dalam tempoh ditetapkan, pemilik syarikat akan dikenakan tindakan termasuk kompaun RM15,000. Sehingga kini lebih 300,000 syarikat sudah mendaftar di bawah GST. Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah untuk meningkatkan keberkesanan operasi pelabuhan Sepangar. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tiong Lai berkata melalui kerjasama itu, ia boleh mengurangkan kos barangan dan perkhidmatan di Sabah sekaligus mengurangkan beban hidup rakyat Sabah. Badan Bukan Kerajaan Kelab Cakna untuk Tetamu Negeri Kelantan KAT akan membina 80 buah rumah jenis bertiang setinggi 0.5 meter untuk penduduk terjejas banjir di Kampung Pasir Tumbuh, Bertam, Kelantan. Setiausaha Agung Helmi Mak Air berkata sejak sebulan memulakan projek itu, pihaknya telah menyiapkan 15 buah rumah dan bakinya akan dilaksanakan secara berperingkat dengan menetapkan 10 rumah disiapkan setiap bulan. Rumah berkeluasan 7.3 meter kali 9.7 meter dilengkapi 3 bilik tidur, tandas, dapur dan ruang tamu. Tentera Ukraine dan kumpulan pemisah pro-Rusia dilihat bertukar puluhan tahanan di timur wilayah Luhansk memperlihatkan perkembangan positif dalam usaha perdamaian di timur Ukraine. Satu perkembangan positif selepas gencatan senjata yang berkuat kuasa pada Ahad minggu lalu. Pertukaran berlangsung di Zolobok menyaksikan lebih 130 anggota tentera Ukraine dibebaskan melalui pertukaran dengan 52 pemisah pro-Rusia. Pertukaran adalah sebahagian daripada syarat perjanjian yang dipersetujui di Minsk, Belarus. Keluarga 2 warga Australia yang kini menanti hukuman mati atas kesalahan mengedar dadah berterima kasih kepada kerajaan Indonesia kerana menangguhkan tarikh hukuman. Jumaat lalu, Peguam Negara Indonesia memberitahu hukuman ditangguhkan untuk satu tempoh yang tidak diumumkan. Hukuman hanya boleh dibatalkan sekiranya Presiden Indonesia Joko Widodo menerima rayuan pengampunan mereka. Mayuran Sukumaran 33 tahun dan Andrew Chan antara 8 individu yang dijatuhkan hukuman mati atas kesalahan dadah. Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu berkata tentera Turki yang menjaga makam Sulaiman Shah, datuk kepada pengasas Empire Uthmaniyah di Syria telah dipindahkan dengan jayanya. Makam tersebut dianggap wilayah berdaulat oleh Ankara dan telah dikepung oleh militan IS. Sebanyak 39 buah kereta kebal dan 57 kenderaan berperisai termasuk bantuan pesawat udara terlibat dalam operasi pemindahan. Satu upacara keagamaan telah diadakan ketika proses pemindahan mayat ke satu kawasan lain di Syria. Baiklah saudara, sekian Best 510 edisi 22 Februari. Ikuti Dunia Jam 10 untuk lagi perkembangan berita luar negara. Dan saya Zaira Sri Zakaria. Assalamualaikum dan salam Satu Malaysia.